Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, para penonton dan para pendengar, alhamdulillah, seperti biasa pada Sabtu malam minggu pertemuan kita dan janji kita di bawah bicara Hidayatus Subyan ataupun di bawah bicara Tarbiyatul Aulad fil Islam, iaitu bagaimanakah kita sepatutnya mendidik anak-anak kita dengan salat, dengan akidah, dengan mengenal Islam, dengan mengenal Nabi utusan, dan dengan mengenal Rabb yang menjadikan kita. Kita bincang-bincang sampailah kita pada waktu berkaitan dengan salat, dan yang berkaitan dengan salat ini pun kita bincang daripada awal kita bincang sehinggalah kita masuk pada waktu ini, kita masuk rukun yang ketujuh. Kita telah masuk rukun salat yang ketujuh untuk pengetahuan kita dan untuk pengetahuan anak-anak kita. Yang ketujuh itu mengambil teks daripada Hidayatus Subyan. Muallif rahimahullahu ta'ala, penulis menyatakan pada kita bahawa yang ketujuh itu adalah sujud. Maka pada waktu ini kita berada pada muka surat ke-19. Kita masuk, penulis menyatakan faslun, bermula syarat sujud itu 8 perkara. Artinya sebagai wali bermakna sebagai pelindung, sebagai penjaga kepada anak-anak kita, maka kita nak kena tahu benda ni. Bila anak-anak kita sujud, kita kena perhati tengok anak-anak kita sujud itu masuk tak dengan hukum yang ada. Kalau tak masuk, artinya solat anak kita tak sempurna. Kalau tak sempurna, okey lagi. Tapi kalau sampai tak sah, itu bermakna anak kita tidak dianggap menunaikan kewajipan. Tapi yang bawah umur ni is okey. Itu tempoh dia belajar. Tapi yang dah cukup umur, yang dah akil, baligh, maka kita kena pastikan bahawa sujud dia, salat dia, rukun sembahyang dia tepat. Macam mana kita nak bagi tahu pada anak-anak, nak tegur anak-anak kalau kita sendiri tidak ada input ilmu? Maka kita mengambil manfaat daripada petunjuk ini. Ketujuh penulis kata sujud itu 8 perkara. Bila sujud, kita kena perhati 8 benda ni. Pertamanya dia kata bahawa ada ia sujud itu kemudian daripada sempurna i'tidalnya. Tak boleh turun sujud kalau i'tidal tak sempurna. Tengok balik syarat yang dikatakan syarat i'tidal itu. 4 syarat i'tidal. Salah satunya ialah bila kita membongkokkan badan, kedua tangan kita pegang lutut. Dua-dua tangan kena pegang lutut. Dia baru pegang satu, lagi satu tak kena lagi, dia dah bangkit dah. Itu rokok, dia dah bangkit dah masa rokok. Maka i'tidal dia tak sah. I'tidal pula kena sempurna i'tidal. Daripada rokok, dia i'tidal dengan sempurna. Berdiri, macam mana dia kiam lagu tu, kedudukan dia, position dia. Bukanlah kerana terkejut barang dia bangkit. Bila sempurna i'tidal dia, baru dia boleh sujud. Dia tak boleh i'tidal melainkan sempurna rokok. Sempurna rokok baru boleh i'tidal. Dah sempurna i'tidal baru boleh sujud. Maka berdiri balik. Kalau tadi kiam, bengkok, condong sikit, i'tidal pun boleh condong. Tapi kalau masa kiam tadi elok, rokok, i'tidal balik. Tak seperti mana dia kiam tanpa uzur, bermakna i'tidal itu tidak sah. Maka dengan dia turun ke sujud, batal i'tidal. Batal i'tidal
rosak satu rukun sembahyang, maka batal sembahyang dia. Dia tak dianggap sembahyang. Kalau tahu tak apa. Tapi kalau dia tak tahu, puluh tahun dia buat macam tu, ini penulis bagi penjelasan. Yang keduanya dia kata bahawa masa dia sujud itu, bahawa menghantar ia akan tujuh anggotanya. Tujuh anggotanya kepada tempat sujud. Iaitu, penulis kata, dua perut anak jari, dua kakinya, dua lututnya, dan dua telapak tangannya dan dahinya. Bila sujud, ini syarat sah sujud. Yang kedua, bila kita sujud di atas tujuh anggota. Tujuh anggota tu penulis pun bagi tahu, kita sujud, masa kita sujud, dua perut anak jari, dua kaki. Kaki kita ada jari, 5 jari. Daripada 5 jari yang menjadi syarat sah dia ialah 2, iaitu ibu jari kaki dan yang duduk sebelah dia tu. Yang lagi 3 tu tak apa, itu termasuk kesempurnaan saja. Tapi 2 ni, belah kanan 2, belah kiri 2, yang tu termasuk daripada benda wajib. So bila sujud, perut dia, yang ke depan sikit tu perut dia, yang tu kena pastikan 2 tu berlipat. Tak mau digantung, tak mau dipacak, tapi mau diangkat dia macam tu. Tak mau gantung dia macam tu, tak mau tergantung. Iaitu 2 perut anak jari, 2 kakinya. Lepas tu 2 lutut, 2 lutut, 2 tapak tangan, 2 tapak tangan dan dahi dia. Kesemua ni bila dia turun sujud, maka semua itu kena ada ke tanah, lengkap. Lutut dua-dua kena tanah, tak mau satu gantung satu. Jari kaki pun sama, satu gantung satu lipat, ataupun disengetkan. Kesemua tu tak boleh, mesti kedua-dua itu, belah ni 2, belah ni 2. Begitu kedudukan yang perut dia tu. Kalau macam ni, hak ni bukan perut kaki. Perut kaki tu ni macam perut jari, ni perut jari, ni perut tangan. Perut kita ni tahulah, tak payah tunjuk pun orang dah tahu dah ada perut. Perut jari kaki, tu jari kaki, perut dia, ibu jari dan sebelah dia tu, itu kata perut. Perut dia tu kena tanah. Jadi kalau buat lagu ni, dia tak kena tanah, dia tak ada jalan, melainkan dia kena lipat dia. Lagi tiga tak apa, 2 belah kanan, 2 belah kiri. Dan penulis kata, dan sunat tertib pada menghantar sekaliannya itu atas turun yang tersebut itu. Bila nak turun kepada sujud, dia kata sunat kita melakukan tertib. Tertib yang penulis pilihnya ialah turun lutut dulu, tangan dan dahi. Tapi Hujjatul Islam memilih turun tangan dulu, lutut dan dahi. Tapi itu semua tak apa, kedua-duanya masih dalam mazhab Asy-Syafi'i yang diterima pakai. Boleh pakai dua-dua. Yang ketiganya, masa sujud itu dia kata terbuka dahinya. Dahi terbuka, jangan ada satu benda yang menutup. Kadar terbuka 1/3 daripada bahagian dahi. Itu sekurang-kurangnya. Kalau orang tu pakai serban ke, dia pakai kepiah sampai tutup ke, maka dikatakan 1/3, sama ada dikira daripada atas ke bawah ataupun dikira daripada arah tepi. Mesti ada satu bahagian, 1/3 daripada dahi itu yang dia kena tanah, kena kita kata tempat sujud tanpa berlapik. Kalau yang lagi 2/3 tu nak terlapik tak apa, tapi sekurang-kurangnya 1 juzuk daripada dahi itu mesti kena tempat sujud tanpa berlapik. Yang keempatnya, ditekan akan kepalanya kepada tempat sujudnya. Bila kita sujud, biar berat tu pitang kepala, jangan tahan dengan tangan. Jangan tahan dengan tangan, biar bawa.
Jangan kita ringankan. Kalau kita ringan, takut dai kita kena tak penuh. Biar dai kita tu kena rapat dengan tanah, rapat dengan sejadah, rapat. Ringankan tangan, beratkan kepala. Yang ni penulis kita dia masukkan sebagai rukun. Sebagai rukun. Tapi dalam sebahagian buku dia kata yang tu sunat saja, beratkan. Yang penting kita tahu. Kalau ikut penulis ni, kalau katalah sejadah tu, bawah sejadah tu kita ambil kapas. Kapas kita letak. Bila kita tekan, kita letak kepala kita atas sejadah tu, sujud lah. Kita angkat. Lepas tu kita tengok bawah sejadah tu. Kapas tu remuk tak? Kalau tak remuk, dia kata tak sah sujud. Bermakna dia duduk tahan kepala dia dengan tangan, dia bagi berat tangan. Bermakna kepala tergantung. Pasal tu kapas tu tak penyek. Maka tanda berat kepala, memang kepala dari dia kena sungguh tempat sujud, kapas itu akan jatuh, akan tenggelam kapas itu. Maka itu dia kata petanda kitab-kitab klasik lah. Kelimanya dia kata, jangan qasad dengan turunnya itu bagi lain daripada sujud. Daripada i'tidal tadi dia turun, jangan kerana lain. Nak selamat daripada benda bisa kah, nak macam nak bagi orang tak nampak kah, nak berlindung kah, ataupun terkejut kah, terlatah kah, tak mau. Dia sujud itu sememangnya dah sampai masa dia nak sujud. Maka dia bukan memindahkan rukun itu kerana sesuatu sebab lain. Qasad dia memang nak sujud. Keenamnya kata penulis bahawa tiada sujud ia atas sesuatu yang ia tanggung akan dia, yang bergerak dengan geraknya. Masa kita sujud, jangan apa benda yang menumpang badan kita. Apa benda menumpang badan kita? Baju tumpang badan kita. Maka janganlah bila kita sujud, kita pakai baju Melayu ni, tiba-tiba dia terampak ke depan, kita sujud atas dia sebab dia menumpang. Dia menumpang badan, maka kita akan dihukum sujud di atas juzuk badan kita. Maka itu tak boleh. Kita kena sujud di atas tanah, bukan bahagian badan kita. Darurat bab lain. Ini bukan darurat, ini hukum biasa. Contoh kalau orang lelaki pakai selendang. Dia pakai selendang, pakai serban, bawah tebau. Bila dia sujud, serban tu melayang. Satu bahagian serban duk ada di badan, tapi bahagian lain duk ada atas sejadah. Dan dia sujud atas serban, tak mau. Sebab serban tu menumpang badan, bahagian badan. Atau ekor, dia buat serban, dia ada ekor. Bila dia sujud, ekor tu main ke depan. Dari dia kena atas ekor, dia tak mau menumpang. Kalau orang perempuan, telkung. Telkung tu adalah benda yang menumpang badan. Bila dia sujud, telkung tu terampak, dia sujud atas telkung. Maka dia tak mau. Dia mau kita sujud di tempat sujud. Kita tak menumpang bahagian kita. Tak ada makna. Kita sujud atas bahagian badan kita ni tak ada makna. Dia mau kita rasa hakikat sujud. Tapi nampaknya di sini penulis dia masukkan yang ni, yang ketujuh ni, yang keenam ni dia masuk sebagai rukun, syarat sah sujud. Setengah mazhab tak ada apa-apa, tapi dalam mazhab Syafi'i dia ambil kira. Tapi tak apa, itu satu perkara yang kita tahulah secara ilmu. Yang ketujuhnya, masa dia sujud, meninggi akan punggungnya daripada tengkuknya. Maknanya dia jangan letak sesuatu di kepala dia bila dia sujud. Kepala dengan punggung dia. Punggung. Orang Melayu kata, orang Penang kata pungkok lah. Dia kata punggung macam tak nampak lah. Pungkok, bumper. Itu bahasa belah sini lah. Dia kata, bila dia sujud tu, pungkok dia kena cunggit sikit. Tak mau lagu tu. Kepala tak boleh sama tinggi dengan pungkok. Jadi lagu mana? Bermakna dia lapik ataupun tempat tu tinggi, tak, tanah tu tak sekata. Bila dia sujud, sama, tak mau. Bila sujud, tanda kata sujud, tengkuk dia ke bawah, kepala dia, tengkuk dia menyudam ke bawah, punggung dia akan naik. Nanti kita akan tengok apa hikmah dia. Itu termasuk rukun dia. Kedelapannya, wajib tamak ninah padanya. Bila kita sujud,
wajib sujud dengan tenang. Dan kita turun, dah habis dah kita i'tidal, kita kata Allahu Akbar, kita turun, pilihlah nak turun macam mana. Sama ada kita nak turun dengan dua lutut dulu, tangan dan dai. Letak. Duduk dalam keadaan tamak-ninah, tenang, tak gopoh. Tak dan nak menapah pun. Tak dan nak ada saktah. Saktah tu berhenti. Tak dan, bangkit dah. Tak boleh. Sebab tamak-ninah ni dia rukun kepada semua rukun-rukun, bahagian-bahagian unik-unik rukun sembahyang tu, dia adalah rukun kepada mereka. Maka ini adalah 7 perkara yang cukup penting. Penulis kata, bila satu orang tu sujud, maka dia sujudlah dengan betul. Dan dia penulis kata, dan sunat baginya membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Ini penulis. Sunat kita baca dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Ada riwayat tapi dia tak kuat. Riwayatnya lebih kuat adalah Subhana Rabbiyal A'la. Kalau telah ada bacaan yang kuat, maka kita pilihlah bacaan yang lebih kuat. Tapi kalau ada orang baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, tidaklah mencacatkan solat dia. Cuma riwayatnya lebih jelas Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Boleh baca, ada riwayat tapi tak kuat. Yang kuatnya Subhana Rabbiyal Azim. Kaedah dia, bila ada riwayat kuat dan tak kuat, didahulukan riwayat yang kuat. Itu kaedah, itu disiplin ilmu. Tapi kalau ada orang tambah, itu bukanlah sampai membatalkan sembahyang, dah. Tapi dia memilih untuk membaca yang tak berapa kuat ketika ada yang kuat. Kata penulis, sama ada 1 kali atau sekurang-kurang akmalnya, sekurang-kurang sempurnanya 3 kali. Maka 5, maka 7, maka 9, maka 11 kali. Boleh pilih. Kalau sembahyang fardu, janganlah kita mengganggu gugat kekhusyukan dan ketenangan makmum. Tapi kalau sembahyang sunat, boleh baca sampai 11 kali. Penulis kata, dan sunat bagi laki-laki merenggang akan 2 lengannya daripada 2 lambungnya, dan sunat mengangkat akan perutnya daripada 2 pahanya pada rokok dan pada sujud. Ini penulis memilih pandangan ini. Dan ini pun bukanlah suatu perkara yang menjadi muktamad, masih ada perbincangan. Tapi ini sekurang-kurangnya penulis kata di antara benda sunat bagi laki-laki bila dia sujud, apa yang dia buat, dia jangan kapit, buka, bagi renggang. Demikian masa dia rokok, masa dia sujud, perut jangan bagi ke depan. Kita tak mau kita himpit badan kita. Ini penulis sebut di antara benda-benda yang berkaitan dengan benda yang sunat ketika sujud. Tapi ala kulli halnya, yang menjadi tanggungjawab kita pada anak-anak kita apa dia? Kena perhati 8 rukun, 8 syarat sah sujud itu ada. Saya ulang balik secara tidak menghuraikan, ulangan. 1, bahawa ada ia kemudian daripada sempurna i'tidalnya. I'tidal kena sempurna. Sami Allahu liman hamidah, kita kena kembali straight. Sami Allahu liman hamidah baru takat ni. Dia dah sujud dah. Bermakna tidak tamam i'tidal. Bila tak tamam i'tidal, tak sah sujud. Sebab satu rukun, dia tak menerima rukun berikutnya kalau rukun yang sebelumnya tak sempurna. So kita tak lepas kepada sujud kalau i'tidal tak sempurna, sujud tak akan terima. Itu satu. Yang kedua, masa dia sujud bahawa menghantar ia akan 7 anggotanya kepada tempat sujud. 7 anggota tadi. Yang ketiga, masa sujud terbuka dai dia. Yang keempat, ditekan akan kepalanya ke tempat sujud. Tekan maksud bagi berat. Bukan tekan sampai bergulung balik sana. Jangan bagi berat tangan. Tangan jangan tahan badan. Tak saja. Berat kesemuanya di kepala. Yang kelima,
jangan qasad dengan turunnya itu bagi yang lain daripada sujudnya. Bukan terkejut, bukan kerana selamat diri, nak lindung diri daripada orang, sujud bila. Tak, memang nak sujud, memang dah sampai masa sujud. Yang keenam, bahawa tiada sujud ia akan sesuatu yang tanggung akan dia, yang bergerak dengan geraknya. Jangan sujud di atas sesuatu yang menumpang badan kita, kepala kita ke badan kita. Ada orang pakai sembahyang, dia pakai sorban jenis khimar kan? Jenis dia laki-laki dia tutup kepala, kelumbung. Ada jenis buah tebau, ada jenis lilit. Kalau wanita dia pakai telkung. Jadi kesemua benda-benda lain menumpang diri kita, kita tak boleh sujud atas dia. Sebab dia dikira juzuk badan. Maka kalau kain serban itu ke depan, kita sujud atas dia. Maka sama hukum macam kita sujud atas tangan. Kenapa nak sujud atas tangan? Tangan tu bahagian kita. Maka sama dengan kain selendang, ekor serban, telkung. Bila kita sujud, dia terampak. Kita sujud atas dia. Dia anggap kita sujud atas juzuk badan. Maka tak sah. Tapi ini bukanlah mu'tamad. Ini hanya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Di mazhab lain dia kata tak apa. Tapi bukanlah benda yang berat sangat. Tapi kerana kita baca buku ini, kita meraihkan pandangan Tuan. Baik, Tuan penulis ini. Dan yang ketujuh dia kata, masa kita sujud, meninggi akan punggungnya daripada tengkok dia. Pungkok kena lebih tinggi daripada kepala. Tak mau macam tu. Masa kita nak sujud, perhati tanah. Tanah bukit ke. Bila kita sujud, jadi lagu tu. Pungkok ke bawah, kepala di atas tak boleh. Tak boleh begitu. Kepala dan tekuk mesti ke bawah. Bukan ke bawah tu maksud lebih rendah. Lebih rendah. Dan ke-8, wajib tumakninah. Perhati yang tu. Bila anak kita sujud, kita perhati benda ni. Sebab apa, ikhwan? Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala-galanya tentang hikmah demi hikmah. Ini adalah syarat secara zahir. Bila kata sujud, kalau tak ada benda ni bermakna sujud tu tak diiktiraf. Tak diiktiraf. Pertama bila kita sujud, kaedah dia pertama, sebelum kita nak buat benda sunat ke benda apa, pertama sekali kaedah dia, tak ada manfaat kita buat benda sunat kalau benda yang menjadi kewajipan tak diurus dengan baik. Macam tadi kan renggang tangan, itu benda sunat. Jangan kita penyetkan perut kita masa sujud, itu benda sunat. Tapi yang menjadi syarat sah sujud 8 benda tadi. Yang tu jaga dulu. Kalau yang tu dapat dijaga dengan baik, baru kita tengok yang sunat. Tapi kalau yang ni tak dijaga dengan baik, bermakna sujud tidak diiktiraf. Samalah macam kita beli satu uniform lah, katalah pakai uniform bomba. Tapi kita bukan ahli bomba pun pakai uniform. Tak diiktiraf, bahkan salah. Pasal apa salah pula? Kerana hang bukan pihak beruniform. Saya punya suka nak pakai baju raya. Pakai baju raya mungkin boleh, tapi nak pergi dakwah hang bomba, tak boleh. Salah, ada harta. Kalau nak sujud, sujudlah. Ada syarat dia. Kalau kita iktiraf itu sembahyang, yang start dengan takbir, yang akhirnya salam, kalau itu kita iktiraf sembahyang, maka sujud dalam sembahyang tidak boleh seenak dewe dengan sujud yang tak ada kena mengena dengan sembahyang. Sujud luar sembahyang, tak apa. Tapi yang kata sujud dalam sembahyang ni, 8 benda ni kena jaga elok. Tak, kalau tak diiktiraf sujud sembahyang. Sebab bila Allah minta kita sujud ni, ikhwan, Allah nak kita turun. Habis i'tidal kita turun. Rukuk, i'tidal dan sujud. Dia adalah bahagian yang sama. Dia bahagian yang sama. Kalau kita pernah pergi ke bukit, kita tengok ayak bukit. Ayak daripada bukit, dia turun. Jadi ayak terjun. Ayak terjun tu, dia akan turun. Dia akan masuk ke satu jalan. Kita panggil sungai. Daripada sungai tu, dia akan berjalan jauh. Baru dia lepas pergi ke laut.
Dia akan berpecah di muara ke, baru dia jadi laut. Yang Allah menyebut tentang air laut dengan air sungai, dia akan berjumpa di laut, tapi kami batas dia kami buat. Tak bercampur antara Tawak dan Masin, walaupun berhimpun di laut. Tak bercampur tu bukan daripada atas sampai ke bawah. Tak bercampur. Walaupun dia bergulung dalam satu ombak, tak campur rasa dia. Dalam laut masih ada lopak sungai. Kalau kita pernah tengok gambar daripada atas, ayat atas bukit, dia turun dalam bentuk terjun, dia masuk ke sungai. Lepas tu baru dia pergi ke laut. Pada ayat bukit tu penuh dengan seredak-seredak, dia jatuh ke bawah, boom, seketul. Bila dia masuk ke sungai, air sungai dia lebih pelan daripada air terjun. Slow dia jalan. Sementara nak pergi ke laut. Untuk apa? Slow dia berjalan tu, dia akan buang benda-benda berat yang ada dalam air tu ke bawah. Ranting ke, besi ke, kaca ke, aluminium ke, dia buang. Benda-benda berat dia buang. Sungai akan bawa bendanya ampung sampai ke laut. Kalau kita boleh tengok pemandangan yang sama masa orang tawaf. Kalau kita duduk di atas, tingkat atas, kita boleh tengok orang tawaf. Pada Hajarul Aswad, dia start Hajarul Aswad, dia tawaf. Dia tawaf, kita tengok dia tawaf, dia tawaf, dia tawaf. Habis orang tawaf, kita akan tengok daripada dia tawaf, mai balik Hajarul Aswad, dia akan pergi ke satu arah. Dia berjalan ke satu arah. Sa'i. Kita tengok pada atas, dia pergi ke tempat sa'i, kita akan tengok dia ambil belah kanan dulu. Dia akan sa'i, dia pergi sana, dia mai balik, dia patah balik. Safa Marwah. Kita akan nampak daripada bulat tadi pusing, dia pergi ke satu arah, dia ambil ke sana, dia pusing. Kita akan nampak daripada atas, dia macam satu mesin duk pusing. Macam mesin pemutang tu, dia duk pusing, dah seolah-olah macam bersih kat sini. Tak cukup lagi, dia pergi ke satu arah, dia buat dua lain. Kita nampak seolah-olah macam satu laluan sungai. Yang mana benda-benda berat, selepas daripada sa'i, kita panggil dia akan buat tahlul. Tak ada tahlul umrah ke. Seolah-olah dia sa'i itu dia masuk macam dalam sungai. Ketika itulah yang berat-berat dalam hidup dia akan jatuh ke bawah. Hikmah dia apa dia? Hikmah dia, kita daripada berdiri tadi, dia dah takbir Allahu Akbar. Kita dah start dengan ambil wuduk cantik elok dah. Masa ambil wuduk, dosa dah keluar daripada celah-celah ni semua, dosa gugur. Takbir Allahu Akbar. Ucap setinggi-tinggi kalimah. Kalimah yang cukup tinggi. Allahu Akbar. Iftitah ada, ta'awuz ada, basmalah ada, Fatihah ada. Tu basmalah balik, lepas tu surah balik, kita rokok. Lepas tu kita i'tidal. Lepas tu kita nak pergi pada sujud. Yang berat-berat kita duk tanggung tadi. Bila kita rokok saja macam ayat keluar daripada cerek. Tadi berimpun dalam cerek, ni dia keluar, boom. Dia jatuh seketul macam ayat bukit tadi, boom, jatuh seketul. Tak lama. Lepas itu masa dia tak lama i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Satu kocakan berlaku. Lepas tu dia turun sujud. Pada atas dia turun ke sujud. Dia sujud seolah-olah air tu masuk ke sungai. Ketika itulah yang berat-berat daripada hidup ini akan gugur. Masa itulah Allah akan cabut segala bebanan hidup kita dalam sujud. Maka kerana itu Nabi sebut pada kita, Nabi kata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata aqrabu, Nabi kata cukup dekat. Aqrabu, cukup dekat. Nabi kata ma yakunul abdu, antara hamba min rabbihi, dengan Tuhan dia, cukup dekat. Masa bila Nabi kata wa huwa sajidun, masa dia sujud. Fa aktsiru du'a, perbanyakkanlah permintaan pada Allah dalam sujud. Masa itulah segala-galanya turun. Tapi Quran, ikhwan, dalam bab sujud ini,
Quran beri pada kita satu adab dalam suratul Alaq, dalam surah Iqra. Di ujung tu Allah guna perkataan wasjud waqtarib. Allah gabung dua, wasjud waqtarib. Awalnya wasjud waqtarib. Allah nak dalam sujud itu dikapit dengan satu benda, waqtarib, sujud dan dekatlah diri pada Allah. Sebab hadis dah sebut, masa bila kita dekat dengan Allah, masa kita sujud. Maka Allah kata wasjud waqtarib, bila kamu sujud itu kamu dekatkan dengan Allah. Untuk apa? Untuk Allah cuci, untuk Allah basuh, untuk Allah angkat seluruh bebanan batin, bebanan roh. Allah kuduskan roh kita, Allah cuci roh kita. Kerana dia telah sampai di satu tahap dia patut dicuci. Dia nak dibersihkan sebersih-bersihnya. Tapi kalau kita sujud, kita tak boleh mendekatkan perasaan kita kepada Allah. Ini ada masalah. Ini ada masalah. Kerana itu bila kita sujud kepada Allah Ta'ala, ikhwan, tengok, dikatakan, digunakan perkataan wa amma ruku' wa sujud fal maqsudu bihima at-ta'zimu qata'an. Itu teks dia. Adapun rukuk dan sujud, dia ada sama pengertian dia. Adapun rukuk dan sujud, fal maqsudu bihima, yang dimaksud dekat dengan rukuk dan sujud, bila kita sampai masa nak sujud, at-ta'zimu qata'an, iaitu suatu pengagungan yang hati kita beri kepada Allah semata-mata. Lepas itu Allah kata wasjud waqtarib. Kalau saya guna bahasa bercakap, saya kata seolah-olahnya, mungkin tak tepat, tapi saya guna perkataan seolah-olahnya. Bila kita sujud badan, Allah kata waqtarib, kau heret perasaan kau itu sujud sama dengan aku. Aku nak tengok perasaan kau tu masa kau sujud. Perasaan apa, ikhwan? Perasaan yang Nabi sebut tadi dalam riwayat Muslim. Kerana hamba itu dekat dengan Tuhan dia masa sajid, masa dia sujud, perbanyakkanlah permintaan pada Allah. Minta sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Minta sungguh-sungguh. Dalam sujud tu minta pada Allah. Baca doa. Dan kalau sembahyang fardu, Nabi telah ajak doa dia. Kalau kita sembahyang sunat, minta sungguh pada Allah. Minta sungguh. Kenapa, ikhwan? Cuba kita ambil satu contoh yang Nabi pernah minta. Bila sampai kepada sujud ni, apa yang Nabi minta pada Allah? Dalam banyak-banyak bacaan, lain daripada Subhana Rabbiyal A'la, lain daripada Qudusun, Subuhun, Qudusun, lain daripada Nabi minta tu, Nabi pernah minta satu benda yang Aisyah sebut. Nabi kata, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Yang Nabi minta tu, dia betul-betul masuk dengan makna sujud. Yang Nabi minta tu, dia masuk dengan ayat tadi, wasjud waqtarib. Heret hati kamu pergi pada Allah. Kita, ya Allah, Nabi kata Allahumma, Nabi kata ya Allah, inni a'udzubika, sungguh ya Allah, saya memohon perlindungan pada Engkau. Perlindungan, perkataan dia a'udzu. A'udzu, saya nak meminta perlindungan biridhaka, dengan redha Engkau, min sakhatik, daripada sakhatik, kemarahan Engkau, murka Engkau, wa bi mu'afatika min uqubatik, dan saya minta berlindung ya Allah daripada kemaafan Engkau.
saya nak memohon perlindungan dengan kemaafan yang kau miliki, sifat pemaaf engkau, daripada min uqubatik, daripada siksa engkau, daripada balasan yang kau nak balas ni. Wa a'udzu bika minka, saya berlindung ya Allah dengan engkau, dari engkau. La uhsi sana'an alaik, tak termampu ya Allah, tak terdaya saya nak menghitung pujian-pujian yang kau miliki. Saya hilang kederat nak menghitung, begitu banyak. Anta kama asnaita ala nafsik, kamu seperti mana ya Allah, seperti mana engkau memuji diri engkau ya Allah. Itulah sebenarnya hitungan pujian. Tapi tengok perkataan dia, aku memohon perlindungan. Ikhwan, perkataan kalau saya jumpa, kita jumpa polis lah, kita cek tolong lindung saya memerlukan perlindungan dan penjagaan polis. Maksud dia apa ya ikhwan? Maksud dia kerja yang kita minta polis buat tu kita tak boleh buat, kita dah hilang tenaga. Pasal tu kita minta pihak yang boleh buat tolong buat kat kita. Dia kita nak berlindung di belakang dia, di belakang kuasa dia, kemampuan dia, kederat dia. Itu bayang seorang Rasul yang sampai naik ke langit, dalam sujud dia boleh kata, saya berlindung dengan redha engkau ya Allah. Disebut redha, disebut sifat lawan pada redha, sakhati. Saya tak mau ya Allah kemurkaan engkau, jadi tolong lindung saya daripada kena murka engkau dengan sifat redha engkau ya Allah. Orang yang sanggup dalam keadaan kita kata apa, tunduk, bahasa kita sujud, pegang kaki orang, tolonglah saya, tolonglah saya. Kata dia nak serang saya, dia nak pukul saya, tolonglah saya. Satu perempuan kata datang kepada kita, kata, Tuhan tolong saya Tuhan, sampai dia menyembah kita, pegang kaki kita, tolong, ini orang nak buat naya pada saya, dia rampas beg saya ke, dia nak buat sesuatu yang tak elok pada saya, tolong saya Tuhan. Kalau orang ini sampai peringkat pegang kaki kita duk kata tolong, maknanya dia tak mampu betul. Dia tak ada kederat nak lawan betul. Dalam sujud Nabi baca doa ni, ya Allah, saya nak meminta perlindungan pada engkau, tolonglah letak saya di bawah redha engkau, agar saya tak kena sifat murka engkau. Lindunglah saya dengan sifat engkau, kau sangat yang meredai hamba engkau ya Allah. Dan saya nak berlindung di balik sifat kemaafan engkau. Kau tolonglah maaf saya ya Allah, agar saya tak terkena satu pun hukuman engkau ya Allah di akhirat. Dan saya berlindung dengan engkau daripada engkau. Dengan apa saya nak berlindung? Siapa boleh buat mudarat pada saya kalau engkau tidak izinkan? Dan siapa boleh bagi manfaat pada saya kalau engkau tidak izinkan? Saya berlindung dengan engkau dari engkau ya Allah. Dan satu lagi kelemahan saya tak mampu menghitung pujian pada engkau ya Allah. Sesungguhnya engkau seperti mana engkau memuji diri engkau sendiri ya Allah. Artinya ikhwan, dalam sujud ini yang hadis sebut kepada kita tadi, perbanyakkan doa, minta doa, terutama dalam sembahyang sendirian, sembahyang sunat tengah malam. Kalau kita kata berdoa ni, apa makna doa ikhwan? Doa bermakna permintaan, permohonan, rayuan, munajat. Antum pernah tengok tak satu orang yang dia serba cukup hidup dia, dia minta ke orang? Dia serba cukup, kaya. Dia orang kaya, dah kaya, sihat lagi. Kaya, sihat. Pernah ke orang lagu ni minta ke orang? Tak pernah ikhwan. Money can buy anything. Lacks money talks. Pak Ndak main saja kok orang putih. Setiap Pak Ndak kahwin ni saya jarang ganggu Pak Ndak betul. Pak Ndak kata buat perangai sungguh. Okay, stop bab tu. Lacks money talks. Tapi kalau orang ni ikhwan sampai pergi retuk rumah orang, kata sahabat tolong saya sahabat, saya susah, bolehkah pinjam duit pada saya? Bermakna orang ni, orang yang sanggup datang minta merayu, orang ni orang yang perlu sungguh doa.
adalah satu simbol yang besar. Bila dia dikatakan doa ibadat, dia satu simbol besar, simbol hamba akan datang pada Allah merayu-rayu memohon. Memohon apa dia? Supaya Allah sempurnakan keperluan hidup dia. Bila manusia merayu kepada Tuhan dia, meminta kepada Tuhan dia, maka itulah hakikatnya. Manusia sedang menunjuk keperluan dia pada Tuhan. Dan tempat untuk kita tunjuk keperluan hajat kita kepada Tuhan dalam sepanjang gerak salat kita, Allah pilih dalam sujud. Kerana dia memang adpa satu dengan fizikal kita tu, kepala dah ke bawah. Yang kedua, dia adpa dengan apa? Dengan suasana dia, kita dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita memang dah duduk di bawah zon kerendahan. Orang kita katakan darah kuning. Bukan darah merah, darah kuning. Kita panggil darah raja. Duduk dalam istana, berjalan atas kuning. Tak makan tapi santap. Tak tidur tapi beradu. Tak mandi tapi bersiram. Tak mati tapi mangkat. Tiba-tiba tengah malam, dalam istana yang sebesar itu, dia boleh sujud minta pada Allah. Bermakna dia bukan orang yang sombong. Yang ni yang Allah sebut dalam surah Fatir. Allah kata, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Allah kata, wahai manusia, kesemua kamu sangat memerlukan hajat. Kamu adalah al-fuqara, orang yang hidup tak pernah cukup. Kamu ada keperluan dalam hidup. Kamu fakir. Fakir kamu. Kamu tidak fakir sesama kamu. Tapi antumul fuqara'u ilallah. Tengok bahasa dia. Allah tak kata kamu fakir sama kamu. Tapi antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua fakir di sisi Allah. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Kalau orang ni ikhwan, Allah ganding sifat ghani dan hamid sifat dia. Biasanya orang kaya ni dia akan rasa dia bagus. Terpujilah. Terpuji, hamid ni biasanya orang pakai hamid ni, orang yang tak pernah lah sampai pergi tersimpuh dekat orang. Hamid terjaga maruah dia. Dia orang yang tertinggi lah. Semua orang pergi kat dia. Tapi bila orang kaya datang pada Allah, Allah kata, habis kamu. Kamu tidak ghani dan kamu tidak hamid. Sebab kamu datang pada aku. Kamu dah kaya dengan orang, tapi kamu tak pernah kaya dengan aku. Sebab orang mungkin tak boleh mengganggu gugat kedudukan, pangkat, harta benda kamu. Tapi aku mampu. Aku mampu. Kekayaan yang aku bagi pada kamu itu satu pun aku tak perlu. Aku boleh binasa di anytime. Dan aku boleh ambil nyawa kamu anytime. Aku boleh belok kesihatan kamu anytime. Tanpa sebab aku boleh buat. Kalau dengan asbab, tentu dah. Tanpa sebab aku boleh buat. Maka bila kita sampai pada ruang sujud ini, ikhwan, sebesar-besar nilai dan erti, kita sampai pada tahap kita merendah pada Allah. Allah nak kita. Allah nak kita la'allahum yarji'un, supaya kesemua mereka kembali pada Allah, kembali sifat asal dia. Allah jadikan manusia lemah, memerlukan Allah. Allah nak sifat tu. Maka bila kita sampai kepada keadaan sujud ini, kita kena membawa hati kita. Kita kena mentajdidkan niat kita, memperbaharukan niat kita. Sentiasa kita ingat dalam diri kita kerendahan kita, betapa kita ini rendah, hina di hadapan Allah, dan kita ini fuqara'u ilallah. Kita ini fuqara, kita ini cukup memerlukan Allah. Kalau sifat itu boleh kita bawa dalam sujud, terhasillah sujud kita kepada Allah Ta'ala, ikhwan. Tapi kalau sifat ini kita tak boleh bawa, ikhwan, kalau kita tak mampu bawa sifat ini dalam salat, sampai dah ke situ, sampai dah kita sujud, tubuh badan kita pun dah sujud, fizikal kita pun dah sujud,
Cuba sesekali sajalah saya kata, benda ni tak bukan moral sangat pun, tapi saja saya kata. Jadi kita semayang, tak penting, benda ni tak penting, tapi saja kita semayang, pesan ke anak, bila ayah sujud, cuba ambil gambar foto ni, gambar mati ni. So ayah qiyam, ambil gambar, belakang ke tepi tak apa. Ayah rokok, ambil gambar. Ayah i'tidal, ayah sujud. Ayah antara dua sujud, ayah sujud. Lepas tu ayah duduk tahiyat, ambil gambar. Tapi benda ni tak penting pun. Kalau anak kita ambil, cuba kita belek gambar tu tengah malam. Dan kita bayang dengan keadaan kita. Katalah kita Mr. Somebody. Kita tadi tengah duduk berdiri sombong. Api dicucuh, tak pernah api ke sini. Cucuh api lagu tu. Orang Kelantan kata, api gapo? Api gapo sana? Bukan kata orang Kelantan, orang Tempuh pun kata api gapo. Maknanya orang Penang. Orang Penang tu mendatang apa? Api kita cucuh naik ke atas. Dengan sifat kita, keegoan kita, ananiah kita, keakuan kita, kita selalu berkata ini aku, usaha aku, kemampuan aku, kesemua ini aku. Memang sifat itu membakar tengah kita berdiri. Bila kita rokok, seolah-olah api tadi macam duduk tiup oleh angin sikit-sikit. Api sahaja dia menegak. Tapi bila ada angin mai, dia akan kanan dan kiri. Dia mula nak condong. Tapi hilang sikit angin tu, dia tegak balik. Kita cuba bayang, kita muda, kita pandai, kita ada pendidikan, kita bijak, kita ada harta, kita ada macam-macam. Tiba-tiba last sekali, kita perlahan merendah pada Allah. Berdiri, kita bongkok sikit, kita i'tidal balik sat saja. Lepas tu kita turun dengan sekelip mata. Daripada berdiri tadi, kita telah sampai ke tanah. 2 kali, ikhwan, 1 rakaat 2 kali kejadian ini berlaku. Seolah-olah ada lagi satu hikmah dalam hidup ni, betapa masa berjalan begitu pantai yang akhirnya kita akan sembah ke tanah. Antara kita sujud dengan kita berdiri lagi lama. Tak pernah kita sujud lebih lama, berdiri lama pasal kita iftitah, pasal kita Fatihah, pasal kita surah. Rokok saat, i'tidal lagi saat, sujud. Tapi perhati tak perpindahan antara i'tidal dengan sujud, dia berlaku dalam keadaan sekelip mata. Dah sujud, dah rendah, tadi duduk berdiri. Kalau kita tengok balik gambar tu, macam mana satu si kaya, si mampu, si bijak tadi, si cantik tadi, akhirnya menungging dia di depan Tuhan. Kalau kita tengok gambar itu dengan mata hati, kita akan jadi sebab. Inilah hakikat kita. Yang kita boleh menolak keperluan kita pada orang, tapi kita tak boleh menolak keperluan kita kepada Allah Ta'ala. Kita sangat memerlukan Allah. Solat, bila kita sampai pada tempat sujud, dia benar-benar menekankan perasaan. Maka dikatakan dalam teks, apa dia ikhwan? Sewajarnya bagi orang yang sujud itu, dia terharu dengan sujud. Terharu dengan fizikal bentuk badan dia begitu. Tangan dia, dahi dia, menapas pun dah ke tanah, lutut dia, ke semua anggota dia. Yang selama ni dia pegang duit, mata nampak duit, menapas pun duit, lututnya menjadi sebab kita boleh berjalan pun hambat duit, sekarang kesemuanya ke tanah. Kesemuanya tersungkuk depan Allah. Tak mendongaklah kita rokok depan Tuhan. Seolah-olah depan kita ni ada satu kuasa besar, kita tak boleh buat apa-apa. Kita ke depan dia, sujud. Dan mulut kita kata, Subhana Rabbiyal A'la. Kita rasa terharu dengan suasana sujud itu, ikhwan. Yang suasana itu buat kita rasa rendah diri pada Allah Ta'ala. Dan suasana itu buat hati kita jadi lembut. Dan bahasa kita menurun depan Tuhan. Dan tingkah laku kita bersopan depan Tuhan. Kerana kita tahu hakikat hidup ini. Dan niat kita mula diperbaharukan. Kalau tadi awal kita sembahyang tadi niat mungkin bermacam-macam, tapi bila sampai sujud,
dia membentuk niat yang baru. Ya Allah, aku hamba-Mu, ya Allah, terimalah solat aku. Berlaku perubahan niat dalam sujud. Maka manusia sepatutnya memuji Allah dalam sujud, memohon keampunan dan kehidupan ini pada Allah. Cuba tengok satu perkataan, ikhwan. Perkataan ini disebut oleh Hujatul Islam. Ayat tadi sebut wasjud waqtarib. Bila kita sujud, kita heret hati kita, keluarkan perasaan terharu kita. Tengok Hujatul Islam sebut. Kata Hujatul Islam, dia kata, "Lau jaza an yakuna mu'azziman lillahi azza wa jal bi fi'lihi wa huwa ghafilun anhu." Dia kata, "La jaza an yakuna mu'azziman lisanmi mawdu' baina yadayhi wa huwa ghafilun anhu. Aw yakuna mu'azziman lil ha'iti alladhi baina yadayhi wa huwa ghafilun anhu. Wa iza kharaja an kaunihi ta'ziman lam yabqa illa mujarridu harakah az-zahri war-ra'si wa laysa fihi minal masyaqqati ma yaqsudu al-imtihanu bihi." Saya fikir Imam Ghazali guna perkataan cukup kasar. Cuba tengok perkataan dia. Dia kata, "Lau jaza an yakuna mu'azziman lillah bi fi'lihi wa huwa ghafilin." Ayat tadi dia, wasjud waqtarib tu, maksudnya kita sujud, fizikal kita sujud, kena heret hati. Dia kata, kalaulah, lau jaza, kalaulah boleh, manusia itu dia membesarkan Allah, dia duduk depan Allah, dia besarkan Allah. Bermakna bila kita sujud, kita buktikan kita kecil, Allah tu besar. Kita hina, Allah tu mulia. Kita rendah, Allah itu Al-A'la, Aliyul Azim. Allah Ali, Maha Tinggi, Maha Agung. Kalaulah boleh mengagungkan Tuhan, kalaulah boleh, ni kita tengok bahasa dia, kalaulah boleh seorang itu membesarkan Tuhan dengan perbuatannya sahaja, sedangkan hati dia lalai. Kalau orang tu sujud pada Allah, hati dia tak ada. Wasjud waqtarib. Dia sujud, hati dia tak dekat dengan Tuhan. Kalaulah boleh kita mengagungkan Tuhan tanpa menghadirkan hati, kalau boleh. Kalau ini boleh. Sekiranya boleh, diharuskan, dibolehkan kita mengagungkan Allah dalam bentuk sujud, tapi hati kita boleh terbang ke mana sekalipun. Kita boleh berdiri depan Tuhan, tapi hati kita boleh pergi ke mana saja. Kalau ini boleh, dia kata yang ni pun boleh. Apa dia? La jaza an yakuna mu'azziban lisanmi mawdu' baina yadayhi wa huwa ghafilun anhu. Maka yang ni pun boleh. Apa dia? Satu orang membesarkan satu patung, dia duduk depan patung, patung tu ada depan dia. Lisanami, asnam tu plural, tokong. Satu orang tu boleh duduk depan tokong, membesarkan tokong, tetapi wahwa ghafilun anhu, hati dia tak ada ke tokong. Boleh kan? Satu orang tu duduk depan tokong, dia besarkan tokong, mu'azziman lisanami, dia membesarkan berhala depan dia, dia puji dengan mulut kah, dia buat dengan perbuatan kah yang menunjukkan dia besarkan berhala tu, tapi hati dia tak ada, hati dia sikit tak ada kat berhala tu. Dia kata kalaulah manusia boleh sujud pada Allah tapi hati dia tak ada, maka juga tidak salah manusia boleh duduk depan tokong, hati dia tak ada depan tokong. Tapi bolehkah hukum menyatakan kita duduk depan tokong, hati kita tak ada? Tak boleh. Bolehkah orang Islam pergi duduk depan berhala? Duduk macam mana? Duduk ayyakuna mu'azziman, besarkan tokong tu, agungkan dia. Tapi orang tanya kat dia, kenapa kau besarkan tokong ni? Saya hanya besar dengan mulut saja, dengan perbuatan, tapi hati tak ada pun.
Tapi macam mana itu juga kau buat ke Tuhan? Badan dah sujud ke Tuhan, tapi hati tak ada. Apa beza kau dengan orang duduk depan tok kong tu? Kalau ada orang duduk depan tok kong, depan berhala, dia besarkan berhala tu, tapi hati dia ghaflah, hati dia lalai daripada berhala. Kau sedang ada apa kau sedang buat ni? Kalau yang tu kau kata tak boleh, macam mana orang semayang kau kata boleh? Dia dah berdiri di depan Tuhan, tetapi wahwa ghafil anhu, hati dia pergi ke lain. Kau ingat Tuhan ni berhala kah? Dan dia kata lagi, au yakuna mu'azziman lil haiti allazi baina yadayhi. Kalau lagu tu bolehlah juga satu orang itu membesarkan haiti, macam ni tembok, dinding. Macam kan Yahudi dia sembahyang depan tembok. Bolehlah satu orang pergi ke tembok ni, besarkan tembok itu yang ada depan dia. Tapi wahwa ghafilin anhu, hati dia juga lalai. Tengok dia kata, wa iza kharaja an kaunihi ta'ziman. Apabila kau cabut perasaan engkau, kau keluarkan perasaan engkau daripada kau bawa masuk dalam ibadat. Hati yang membesarkan Allah. Badan dah sujud dah. Tapi perasaan hati itu kau keluarkan daripada hati kau, kau biar badan kau saja pergi, lidah kau saja pergi dalam sujud. Imam Ghazali kata, yang ni kau kena tahu, lam yabqa illa mujarrad harakah az-zahri wal ra'si. Tak tinggal apa pada engkau, melainkan tinggalnya ialah, tinggal pada kita kata harakatu zahri wal ra'si, yang tinggalnya ialah pergerakan tungging langgang saja. Az-zahri belakang, ra'si kepala. Maksud dia apa? Yang tinggal itu adalah perbuatan gerakan belakang dan kepala duk angguk depan Tuhan. Maka tak ada apa kau dengan Tuhan. Walaysa fihi minal masyaqqati ma yaqsudu al-imtihanu bihi. Maka tak akan sampailah kedudukan sembahyang itu. Tuhan nak letak sembahyang itu sebagai satu ujian. Tapi kalau dah hati tak ada, duk tungging terbalik lagu tu saja, maka sembahyang tu telah hilang dia punya ketinggian dia. Saya rasa ini satu perkataan yang agak keras daripada Hujatul Islam. Siapa boleh terima orang Islam membesarkan tembok? Walaupun dia kata hati saya tak ada rasa apa. Tetap tak boleh. Orang Islam duduk depan tok kong berhala, besarkan tok kong berhala dengan mulut dan dengan perbuatan. Dia kata, saya dengan mulut saja saya angkat tok kong ni, tapi hati saya tak ada. Tak boleh. Maka sedemikianlah tak boleh. Kau besarkan Allah dengan mulut dan badan, tapi hati kau tak ada ke Tuhan. Oh, subhanallah ikhwan. Kenapa? Kerana Allah telah padukan wasjud waqtarib. Ya Allah ikhwan. Rupanya ada benda yang tercicir masa kita solat ni. Kita kena heret hati kita supaya kita berbeza dengan orang yang membesarkan benda selain daripada Allah. So ramai juga orang duduk depan benda lain, ghaflah dengan tok kong ke tembok ke. Dia duduk tapi hati dia lalai. So Imam Ghazali seolah-olah nak kata, apa beza kau dengan orang lain? Kau buat ibadat begitu. Kau heret badan masa engkau, tapi hati kau tak mampu heret. Sedangkan hati tu hati engkau. Ikhwan, inilah dua perkara yang kita kena jaga. Di antara adab secara zahir, menjaga 8 rukun, 8 syarat sah sujud, dengan adab secara batin. Menjaga apa dia? Menjaga supaya keterlibatan hati dalam sujud itu ada. Tak kalau ikhwan, kita tak akan dapat fadilat sujud. Kita dekat dengan Allah. Maka banyak doa kita tak didengari dalam sujud sebab kita tak dekat dengan Allah. Kata, selalu orang kata, yang saya pernah dengar lah, Ustaz, kami belakang Ustaz. Ustaz, kami bersama dengan Ustaz. Tapi saya jalan sorang-sorang. Ustaz, kami bersama Ustaz. Apa maksud dia? Kedekatan. Kami bersama. Tak apa Ustaz. Ustaz tegakkan sunnah. Saya kena pergi mahkamah. Saya pergi seorang juga.
Saya pergi seorang juga. Tapi perkataan-perkataan ni kita dengar, orang Arab akan kata Allahu ma'aka wa nahnu ma'aka. Allah bersama engkau, kami juga bersama engkau. Tapi si pejuang tu berjalan seorang-seorang. Ini nama dia ayat-ayat menunjukkan kedekatan. Yang dia maksud dia bersama dengan ustaz tu, jiwa dia dekat. Dia sentiasa ingat, dia kenang kita. Maka bila kita salat, ikhwan, bila sampai part bernama sujud itu, waqtarib, kedekatan hubungan kita dengan Tuhan itu. Dan kita kena mujahadah. Dia satu ujian Allah pada kita. Macam mana kita mengenangkan kebesaran ilahi, kita cuba menghayati bacaan-bacaan yang kita baca, dan kita cuba menghayati harakah. Harakah ni harakat-harakat pergerakan dalam solat itu, apa hikmah dia. Kalau kita tak pelajak, kita tak ambil tahu, sampai mati kita tak tahu. Ada satu orang semayang depan satu tokoh yang besar, Sa'id Al-Musayyab ataupun Sa'id Al-Musayyib. Sa'id tengok dia, Sa'id ni memang besar, ikhwan. Dia ada fiqh Sa'id Al-Musayyib. Dia tengok kawan tu semayang. Habis dia tengok kawan tu semayang, keluarlah perkataannya agung ni. Tapi ada orang ingat ini hadis. Dia bukan hadis. Dia perkataan daripada tabi'in besar ni, Sa'id bin Musayyab. Ingat tak lagi dia tegur budak muda tu yang semayang lepas subuh. Kawan tu kata, takkan semayang pun Tuhan buah aku dalam neraka? Apa dia jawab? Dia kata, dah, Allah tak masukkan Allah tak masukkan hamba dia dalam neraka kerana semayang. Tapi orang itu masuk ke dalam neraka kerana khilaf dengan sunnah Nabi dia. Sa'id bin Musayyab. Dia kata, dia tengok orang tu semayang kalang kabut, dia kata sepatah. Dia kata apa? Dia kata, lau khasha'a qalbu haza la khasha'at jawarihuhu. Dia kata, kalaulah khusyuk hati orang ini, maka akan khusyuklah seluruh pergerakan orang itu. Tapi kalau hati dia tak sampai, bermakna dia macam saya guna perkataan macam sebab melihat kepada tank Imam Ghazali tadi. Orang yang duduk depan satu benda, cakap tentang kelebihan benda itu, keagungan, tapi hati tak ada. Macam Ghazali bagi duduk depan Tok Kong, muliakan Tok Kong, tapi hati tak ada kat Tok Kong. Adakah Allah begitu? Tak boleh buat lagu tu. So kita duduk depan bos, fikiran kita, mata kita tak pergi tempat lain dekat bos. Bos cakap, dengar. So, yang jadi sekretari ni lagi dahsyat. Mr. Sekretari kan yang Abang Jamil panggil tu, dear sir, apa tu tulis dear sir. Sekali dia tengok muka sekretari tu, dia nampak ani. Tertukar ayat dia. Rindulah. Fokus. Tapi bila kita duduk depan Tuhan, sampai tempat Allah kata kita paling dekat, tiba-tiba tak dekat kita. So masalah kita di mana? Penglibatan jiwa kita. Inilah satu benda yang cukup sukar, kan. Pasal itu ikhwan, semayang 1 rakaat 2 kali sujud, sehari 5 kali kita semayang. Nak cuci ruh kita, fikiran kita sampai dapat. Dan kita semayang ni sampai bila? Allah kata, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Akhir daripada surah Hijr. Allah kata, kamu kena semayang, kamu kena ibadat pada Allah sampai datang kepada kamu mati. Kenapa? Nak cuci roh kita sampai dapat kedekatan tu. Maka saya nak antum ingat apa yang Imam Ghazali kata ni. Dia kata, kalaulah boleh satu orang itu membesarkan Allah dengan perbuatan, tapi hati dia tak ada pada Allah, kalau itu boleh, maka juga boleh orang tu duduk depan Tok Kong, besarkan Tok Kong, tapi hati dia tak ada depan Tok Kong. Bolehkah? Apa hukum orang Islam duduk depan Tok Kong? Kufur. Tapi macam mana perbuatan itu kau bawa pergi ke Tuhan? Sekotok-kotok perbuatan. Dan kalaulah salat itu kau cabut kelibatan hati, pembesaran hati pada Tuhan,
maka sembahyang itu jadi harakata zahri wa ra'si, hanya tinggal pergerakan belakang dan kepala saya terangguk-angguk. Orang tua kata tinggal apa? Sujud tunggi langgang. Maka hilanglah nilai sembahyang menjadi tiang agama, rukun Islam, naik sampai ke langit, turun balik. Beza kufur dengan Islam adalah orang yang meninggalkan sembahyang, hilang makna secara total. Maka kerana itu ikhwan, kita duk belajar balik, duk ambil tahu balik. Saya fikir nak menerangkan kepada anak rukun syarat sah sujud itu senang, tapi nak menerangkan kepada diri kita dan anak-anak hikmah dan ibrah sujud itu agak sukar. Tapi kena terang juga ikhwan, pelan demi pelan kita belajar. InsyaAllah ikhwan, pada yang berikutnya kita akan tengok hikmah kepada perkara ke-8, iaitu duduk antara dua sujud. Sangat unik ikhwan, sangat unik. Sampailah masa dia duduk antara dua sujud ini, dia very short time, tapi dia adalah makna kehidupan. Kita duduk dalam masa seketika itu, dan kita tengok dalam hadis, Nabi ajak kita baca apa? Yang itulah kehidupan kita. Daripada hari mak kita lahir kita sampai kita mati. Dunia ni tak panjang masa dia ikhwan. Sat. Dan Nabi ajak apa yang patut kita minta lepas daripada kita bangkit dari sujud. InsyaAllah ikhwan, rasanya sebelum raya boleh khatam. Habis antara dua sujud, duduk tahiyat. Duduk tahiyat habis. Tapi tahiyatlah kemuncak solat. Kalimah-kalimah tahiyat sangat dahsyat ikhwan. InsyaAllah kita pelajari selagi ada hayat di badan, ada umur. InsyaAllah selama kita duk belajar ni ikhwan, Tuan yang membenarkan kita guna teratak ini. Teratak tak teratak lah. Saya rasa macam duduk dalam bilik manager. Dirahmati oleh Allah. Selama kita duk belajar ni ikhwan, PMT, Ustaz Amru, Baitur Rahman, Bicara Hati. Bicara Hati ada rakaman, cuma saya saja nampak, sahabat tak nampak, ada rakaman. Kesemua ini channel yang bawa pendedahan ini, kesemuanya dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Wa ila liqa ikhwan, hayakumullah. Sabar. Soalan. Sabar, ocai sabar Ustaz. Ya. Kalau tertukar zikir rokok dengan sujud macam mana? Wallahu ta'ala alam. Sahabat yang bertanya sampai otar sampai, semoga Allah merahmati sahabat. Kalau tertukar zikir rokok dan sujud tidak ada masalah, kerana dalam hadis bacaan dalam rokok, bacaan dalam sujud sama, maka tertukar tidak ada masalah apa-apa, boleh. Soalan kedua daripada Muhammad Ghazali Ustaz. Dia tanya boleh tak lepas solat kita doa dulu baru zikir? Lepas solat? Lepas solat, ya, kita doa dulu baru kita zikir, boleh tak? Ya. Wallahu ta'ala alam. Sahabat Muhammad Ghazali merujuk kepada dalam Adab wa Dawa, Imam Ibn Qayyim kata, dia senaraikan beberapa tempat yang makbul doa. Salah satunya lepas solat. Dia kata solat fardu, lepas solat fardu ni ada doa yang makbul. Jadi maka satu orang ni dia ambil keputusan, dia baca doa dulu. Dia boleh baca doa, tetapi dia kena ikut adab. Dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus dia angkat doa. Boleh, bukan tak boleh, tetapi dia telah pun melangkau adab. Adabnya ialah habis-habis baca doa, istighfar dulu 3 kali. Lepas tu Allahumma anta salam sampai ya zal jalali wal ikram. Lepas tu baru baca doa. Dah baca doa, barulah kita nak sambung zikir, boleh. Jangan skip yang tu. Sebab lepas semayang, petunjuk Nabi bukan baca doa. Petunjuk Nabi adalah zikir. Sependek-pendek zikir, istighfar dan Allahumma anta salam wa minka salam. Maka lepas tu dia nak doa secara infradi, secara munfarad, dia sendiri, tak melibatkan orang, boleh. Maka jangan dia mencipta doa, dia tinggal zikir, dia terus baca doa. Dalam keadaan dia mencipta satu cara baru, ajak orang cara begitu. Yang ni takut khilaf dengan sunnah. Dia ada satu keperluan, dia nak baca doa dulu. Baca doa. Tapi habiskan istighfar, habiskan Allahumma anta salam, baca doa pendek. Lepas tu dia rasa baru dah dia nak zikir, itu boleh.
sebab masa itu masih ada lagi. Tapi jangan jadikan itu amalan dalam bentuk jama'i. Bermakna semayang dah habis dah dengan doa. Kan orang Melayu faham doa tu penutup ah. Lepas tu kebanyakan kita faham orang tu dah istighfar, dah wirid, tapi dia tak baca doa. Dia duk kata tak baca doa situ. Sebab orang kita faham doa tu adalah penutup. Sedangkan Nabi tak jadikan doa tu penutup untuk solat. Maka ambil zikir yang sekurang-kurangnya menjadi adab semayang. Istighfar, Allahumma anta salam, bacalah doa. Pendek, lepas tu zikirlah. Tapi kalau boleh, yang tu pun jangan buat kerap sangat. Bagi ada selang. Sebab dah habis dah Allahumma anta salam, Nabi masih menyusun zikir-zikirnya lain. Sebab tempat berdoa ni dia panjang ikhwan, masa berdoa ni luas. Masa berjalan boleh, masa tak buat apa boleh. Tapi zikir lepas solat ni dia wirid untuk solat. Kalau kita drag masa yang panjang, zikir itu akan hilang fadilat. Dia masa dia duburi salah lepas semayang. Maka untuk menjawab boleh ataupun tidak, maka boleh tapi jaga adab dia. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan daripada dia juga, Muhammad Ghazali, bolehkah bacaan bukan Arab dalam sujud? Bolehkah bacaan bukan Arab dalam sujud? Wallahu ta'ala alam. Sahabat Muhammad Ghazali, yang ini menjadi khilaf para ulama kita. Kebanyakan para ulama tak membenarkan. Tapi ada ulama benarkan. Seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia benarkan. Sebab apa? Sebab doa tadi yang kita baca dalam riwayat Muslim tu, Nabi kata kita dekat dengan Allah dalam sujud. Hamba dengan Rabb dia dekat dalam sujud. Lepas tu Nabi sebut sendiri, perbanyakkan doa dalam sujud. Jadi kalaulah syarat doa itu mesti bahasa Arab, luar semayang atau dalam semayang, maka orang yang tak boleh Arab, dia tak boleh amal hadis ni seumur hidup. Maka orang yang tak reti Arab tak akan boleh baca doa sebab dia tak boleh Arab. Maka sampai mati satu hadis dia tak boleh ikut. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata tak masuk akal. Tapi kebanyakan ulama kata tak boleh kena pakai bahasa Arab. Tapi walaupun dia seorang agak bercanggah arus dengan jumhur, tapi saya secara peribadi berpandangan hujah Syekhul Islam itu kuat. Pada saya lah. Bukan pada hukum, pada saya. Bukan fatwa, tidak fatwa. Pada saya kata hujah dia kuat. Jadi macam mana orang yang tak boleh Arab nak amal hadis ni? Bermakna selama-lamanya dia akan baca doa dalam hati untuk kih dalam semayang. Sedangkan dalam hadis tu kata fa'akthiru doa. Doa ni benda yang dilafaz. Itu nama dia doa. Jadi kerana itu pandangan Syekhul Islam, dia menyatakan boleh, tetapi dia lebih mengajak kita berdoa dalam semayang sunat antara kita dengan Tuhan tengah malam. Bila kita sampai sujud, kita memang tak kerti nak sebut Arab. Boleh sebut dalam bahasa kita, dengan bahasa yang pelan, dengan bahasa yang takut. Sebab sebaik-baik bahasa komunikasi itu bahasa Arab. Tetapi kita tak boleh, tapi dengan gentarnya kita membaca supaya kita boleh amal hadis itu dan Allah pasti mendengar kita. Adakah batal sembahyang? Dia kata tak batal. Baca doa dalam bahasa Melayu, ya Allah saya sakit, sembuhkan. Anak-anak saya nak hidup, ya Allah mudahkan. Maka baca tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata boleh. Maka saya peribadi saya cenderung kepada pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tapi sahabat Ghazali terpulanglah. Jumhur tak bagi. Sebab dia bahasa semayang mesti bahasa Arab. Begitu. Wallahu a'lam. Daripada Muhammad Zaid, tadi saya kata walau kita kalau nak sujud, setiap benda yang tumpang di kita punya badan takbir ni kan, bagaimana kalau di tangan ada kain serban, kita pergi letak tangan kain serban, bolehkah? Bukan day, tapi tangan. Yang tak bolehnya di day, di tangan tak apa. Di day saya tak boleh. Kita jangan sujud day, jangan day tu sujud atas
benda yang menumpang kita. Tangan kita tak apa. Tangan kita ke kaki kita tak apa. Dia tak mau kawasan dai sahaja. Begitu sahabat Mahmud Muhammad Zaid. Daripada seorang sahabat lagi, Hanafi Syahid, dia kata ada orang sunnah semayang sampai siku orang sebelah tak jangan macam tu. Jadi apa hukum dia, Ustaz? Dia boleh ke buat begitu? Dia bagi sebelah orang. Wallahu ta'ala alam, maknanya terkeluar sunnah lah tu sampai menyiku orang. Dah. Sunnah ni tawadhu. Dia tak perlu. Ya betul, kadang dia orang sembahyang, dia takbir, dia tak tahulah tak mana, tak kenal pun tak tahu. Dia orang takbir. Dia orang kata sunnah, tapi dia takbir tu dia macam, dia bukan angkat lagu ni, dia macam masuk ke dalam, dia koyak kan. Jadi duduk sebelah kawan ni, terkena dia. Ini aku tak suka Wahabi ni, kena pula. Tak, bukan begitu. Mudah saja ikhwan. Allahu Akbar. Dia tak ada nak pacak lagu tu. Kita bukan Russia dengan Ukraine. Kita semayang. Jadi kalau sampai begitu, bermakna dia telah terkeluar daripada sunnah itu. Ini nama dia ghulu. Yang ghulu jangan, jauhi. Daripada sahabat Ashas, dia kata dia ada masalah sikit. Dia tak boleh tidur malam. Jadi dia beli lambat nak solat subuh, sebab dia tak boleh bangun. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Semoga Allah merahmati sahabat Has-Has, dan Allah memberi kepada sahabat ni mudah tidur. InsyaAllah dia mudah tidur. Jangan makan pil. Jangan makan pil. InsyaAllah saya doakan kepada sahabat Has-Has supaya Allah Ta'ala mudahkan sahabat. Allah beri ketenangan mata, mudah tidur. Biasanya mudah tidur ni time dengar kuliah, time baca Quran, time zikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar khutbah, baca kitab. Ataupun more best lagi, lepas makan dengar kuliah, lagi hanyut. Lagi hanyut. Sebenarnya sahabat Has-Has, ada doa yang Nabi ajak bagi orang yang payah tidur. Ada doa. Nanti saya akan terangkan. Cumanya nak jawab soalan itu, bolehkah dia lambatkan sembahyang subuh? Baik. Kalau tanya boleh ke tak boleh, jawapan dia boleh. Boleh. Sebab sembahyang subuh itu dalam waktu dia. Maknanya lambat ni jangan sampai keluar waktu. Kalau katalah subuh 6.30, dia sembahyang 6.45, maka masih dalam waktu, tapi dia kehilangan fadilat waktu. Cuma itu jangan menjadi sikap yang dikatakan sikap lazim. Ada sebab tak apa. Ada orang dia memang tak boleh tidur, dia cuba macam-macam tak boleh tidur. Pukul 4 baru dia nak tidur. Pukul 4 baru mata dia terasa. Dia kunci jam pukul 6. Tak jaga pukul 6, dia jaga 6.50. Kalau dia memang begitu kerana penyakit, maka dia tak berdosa. Kerana penyakit, tak ada penyakit. Penyakit ni memang dia tak boleh tidur. Dia panggil apa? Saya tak tahu satu bahasa. Insomnia. Dia tak boleh tidur. Insomnia. Dia tak boleh tidur. Kalau itu memang penyakit, maka dia tak salah. Sebab dia tangguh penyakit. Maka cuma dalam tempoh itu dia disuruh rawat penyakit itu. Tapi kalau itu bukan penyakit, itu nama dia cari penyakit, itu dia berdosa. Hatta orang yang dia tertidur kerana penyakit, dia sedap-sedap waktu subuh dah keluar, dia tak berdosa. Pasal dia sakit. Maka Nabi kata, fal yusalli idza zakarahu. Dia semayanglah bila dia jaga. Walaupun benda tu berlalu dalam hidup dia setahun ke 2 tahun. Tapi kalau kerana penyakit, maka dia tak berdosa. Tapi kalau itu tabiat dia, maka itu dia berdosa. Kerana dia telah bertabiat tanpa uzur syar'i. Syarak tak mengiktiraf tabiat itu penyakit. Jadi kalau begitu, sahabat Has-Has, maka tidak ada dosa. Maka kita memohon pada Allah supaya Allah boleh menyembuhkan penyakit kita. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Itu adalah ucapan Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim
alaihi salam. Insya-Allah saya doakan Allah bagi keselamatan. Ya Allah, rahmatilah sahabat kami Has ini, mudahkanlah kepada dia untuk tidur ya Allah, supaya dia dapat fadilat sembahyang subuh pada waktu yang diberikan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Daripada Luqman Hakim, Ustaz, sementara kita nak tunggu imam sujud, boleh tak kita baca istighfar ke zikir-zikir di dalam hati? Kerana kita nak fokus sembahyang. Maksudnya masa bila Allah Mahamidah istidal, imam nak turun kan, jadi makan masa. Masa tu kita baca zikir istighfar ke subhanallah dalam hati. Oh. Siapa tadi? Luqman Hakim. Wallahu ta'ala alam. Sahabat Luqmanul Hakim, semoga Allah merahmati sahabat. Begini sahabat, dalam tempoh kita i'tidal itu, perkara yang paling afdalnya ialah kita disuruh membaca apa yang Nabi baca. Sami Allahu liman hamidah. Kata imam tak rokok lagi kan? Imam tak sujud lagi. Sami Allahu liman hamidah. Baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Tengok imam tak sujud lagi. Boleh baca. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majri. Baca ni dulu, jangan terus kepada istighfar, sebab Nabi tidak mengajar istighfar ketika rukuk, ketika i'tidal. Nabi mengajar memuji Allah, maka pakai itu dulu. InsyaAllah saya fikir sahabat Ghazali, sahabat Luqman, maafkan saya, pasal dia memanglah dia out termasa tu kan. Jadi kalau sahabat Luqman dapati, insya-Allah di Malaysia ni, insya-Allah saya fikir doa ni tak ada habis, imam dah sujud dah. Pasal jarang pun kita baca imam baca doa ni. Tapi pasal tu sahabat hafal ni dulu. Saya tak mau membiasakan lidah saya menyatakan boleh sebab dia dalam hati. Kalau saya katakan boleh, bermakna saya macam mengajak orang meninggalkan bacaan yang patut. Maka saya kata, tinggal dahulu bacaan istighfar dalam hati, hafal dahulu doa-doa yang Nabi, bacaan-bacaan tasbih, tahmid yang Nabi tinggal pada kita masa nak membaca, masa berada dalam position i'tidal itu. Soalan akhir daripada sahabiah Ita Anas, orang baru saja. Oh, orang baru. Orang baru ni, Ita Anas ni, dia tanya tentang surah Al-A'raf 24. Wa iza quri'a al-Quran fastami'u ansitu la'allakum turhamun. Dia kata, korang kata bila orang baca Quran kita dengar dan diam, mana ada dapat pahala. Tapi ada ustaz yang kata mana-mana budak hafiz yang hafal Quran tapi tak tahu makna kalau dia. Jadi macam mana pandangan ustaz? Saya nak panggil apa? Apa nama tadi? Ita Anas. Tu. Bibi. Dia kata kita nampak Cik Tah pula. Masalah tu. Kepada yang bertanya, yang saya hormati, kepada Ita Anas, Puan Anas, semoga dirahmati kedua-duanya. Darah Amin. Dalam dewan ni Darah Amin. Saya tak tahu apa saya buat. Jadi merujuk kepada soalan itu, ayat 205 Al-A'raf, Allah kata bila orang baca Quran, maka Allah arahkan kita fastami'u lahu wa ansitu. Allah kata dengar, dan Allah kata diam. Ni orang duk baca Quran ni, dengar dan diam. Lepas tu Allah kata di ujung ayat tu, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah. Mendengar orang baca Quran, hanya dengar bacaan bukan tadabbur, pun dirahmati. Kita baca Quran, baca dalam bentuk matan dia, lafaz Quran, belum tadabbur lagi, baca tu saja dikira huruf pahala, dirahmati. Apatah lagi hafaz Quran. Hafaz Quran walaupun tak ada makna, tak tahu makna, dirahmati. Sebab dia Quran, dia kalamullah. Maka kalau kita samakan orang hafal Quran tak tahu makna macam kalde, maka saya takut kalimah itu balik pada orang yang kata. Maka Allah tidak pernah berkata demikian.
melainkan Allah kata demikian kepada ahlul kitab yang jahat. Bermakna mereka tahu, kemudian mereka pindah makna, dia penjual ayat-ayat Allah, bukan tak tahu makna. Sebab Taurat, Injil, semua kitab Allah yang Allah dah angkat dah. Maka yang berbaki ini adalah Quran, Al-Furqan. Yang ni berbeza. Tak ada kena mengena. Orangnya Quran tadi tak ada kena mengena dengan ayat tu. Surah Jumaat kan, Allah kata seperti mana Kalde yang bawa kitab kan. Itu bukan pasal orang hafal Quran. Itu pasal orang yang menyimpang hukum. Budak-budak hafiz Quran ni bukan geng tu. Jadi dia macam mengheret istidlal itu. Dia istidlal tu macam cara salah, direct. Maka kalau soalan itu tanya saya menyatakan tak benar. Anak-anak kita yang hafal Quran itu baca At-Tibyan Nawawi. Mereka adalah serahmat-rahmat keadaan, menghafal kalam Allah walaupun tak tahu makna, dirahmati Allah. Maka lebih baik dah hafal Quran, kita masuk fasa kedua, kita tadabbur, baru belajar bahasa Arab. Pengalaman saya ikhwan, bila kita hafal Quran, dalam tempoh kita hafal Quran tu di madrasah, dia tak akan ajak bahasa Arab. Kenapa? Dia takut. Dia ganggu kan, kita duk hafal, kita duk belajar kita duk belajar tentang apa itu nasab, apa itu rafa'ah, apa itu khafat. Duk hafal dia punya awamil, min, man, kan? Bila duk main ayat Quran kita duk hafal ni, takut dia ganggu, dia memang dia ganggu. Maka 3 tahun awal budak-budak tak belajar apa? Belajar Quran saja. Dan 3 tahun tu yang Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebelum nak pi pada peringkat tadabbur, dia kena boleh baca. Baik, saya tanya satu soalan. Kalau budak-budak yang hafaz Quran sahaja, tak tahu makna, ambil statement tadilah. Saya tak mau tahu siapa yang kata, saya based on soalan itu. Kalau budak-budak yang hafaz Quran tak tahu makna, dikatakan macam Kalde, maka saya tanya, geng-geng hak duk belajar tadabbur tu yang tak boleh baca Quran lah, macam apa? Boleh sebut kalam Allah dalam Melayu tapi tak boleh sebut dengan betul dalam Arab. Ni macam apa? Macam apa ni? Kalau yang ni macam Kalde, yang tu macam apa? Istimewakah orang itu belajar tadabbur tapi dia bisu? Dia belajar tadabbur tapi dia bisu. Maksud bisu ni ialah dia tak boleh baca Quran, maka dia bisu. Dia semua duk min terjemah. Semua duk min terjemah. Tapi yang Arab tu baca tak betul. Allahul ladzi khalaqas sama, Allahul ladzi khalaqas sama. Tapi belajar tadabbur, makhraj tak ada, lahan teruk, baris tak kena, sifat huruf tak betul, sabdu tak kenal. Tapi belajar tadabbur, apa manfaat? Dia akan dapatkah satu huruf tu 10 hasanah? Dia tak akan dapat sampai mati. Maka kerana itu hati-hati bila kita nak kata orang yang hafal Quran tapi tak tahu makna macam Kalde, maka ramai lagi orang duk belajar tadabbur tapi tak boleh baca Quran. Maka itu kita nak kata macam apa? Maka saya katakan itu statement yang tak betul. Maka tuntutan awal pada kita, tuntutan boleh baca Quran, lepas itu baru ada tuntutan tadabbur. Dan adalah langkah yang baik, di samping duk belajar Quran, belajar tadabbur. Belajar tadabbur tinggal pembacaan Quran adalah langkah yang salah. Itu saya punya pandangan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Daripada asyik gula lah, dia kata pada Kalde tu, kita bawa kat ulama jahat kena lah tempat tu. Kalde ni, kita ambil Kalde, kita kata pada ulama yang jahat, yang tu boleh. Yang tu boleh. Pasal apa? Pasal dia memang konteks itu dikatakan kitab yang banyak, kan? Itu ilmu.
Itu ilmu ulama. Tapi dia macam tak faham. Dia biar aja arus bawa dia. Dia macam makan sago lah. Pup. Itu contoh saja. Kalau orang kampung dia tahulah makan sagon. Iyakah? Itu orang guna perkataan ulama syaitanul akhras dengan syaitan nu yantiq. Ada setan bercakap, ada setan membisu. Yang mana? Setan bisu ni siapa dia? Ulama yang tak mau cakap. Ni kiasan dia. Setan bercakap ni siapa dia? Ulama yang bercakap, tapi semua salah. Mungkinkah ulama bercakap salah? Saya fikir tak mungkin lah secara realiti. Tapi kerana dia pilih jalan tu. Kalau orang bawah buat, haram lah ke? Tapi saya ambil Ustaz Nan lah. Kalau orang bawah ni dengar muzik pun haram. Tapi kalau orang atas ni buat karaoke lah. Itu kaldek lah. Tapi berkata pada kalau berkata budak-budak apa Quran tu kaldek, tak kenal langsung lah. Begitu sahabat yang bertanya tadi. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa kita. Dan saya doa lagi sekali pada sahabat khas-khas tadi, supaya Allah memberi ketenangan, mata mudah lelap. Kalau tak boleh lelap, insya-Allah saya akan bacakan doa yang Nabi baca tu. Ya. Jangan jumpa saya, jumpa Ustaz Nan. Ustaz Nan pandai ruqyah. Saya tak pandai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cucuk saya bateri habis Ustaz. Amin.